Dan benda ini sememangnya berlaku. Ada hati-hati manusia yang sentiasa disinarkan, dicerahkan di sisi Allah. Ada hati-hati yang sememangnya sudah dijauhkan. Tetapi begitulah resam kita sebagai manusia. Kalau kita mengikut panduan yang betul, alhamdulillah, ada ganjaran-ganjarannya untuk itu. Dan kalau kita tersilap, Allah masih lagi beri ruang. Allah masih beri peluang kepada kita untuk bertaubat, untuk kembali semula ke pangkal jalan. Jadi hari ini sama-samalah kita cuba sedaya upaya untuk menyedarkan roh-roh keimanan masing-masing yang selama ini mungkin kita terlalai, yang selama ini mungkin kita terleka dalam mengharungi kehidupan dunia ini. Apapun ini sebagai peringatan yang awal. Bagaimana pula dengan ayat-ayat kauniyah? Ramai di antara kita yang hanya membaca ayat-ayat kauliyah semata-mata, tetapi melupakan sudut yang kedua bila mana Allah minta kita baca ayat-ayat kauniyah. Bagaimana nak baca ayat kauniyah? Tengok langit, tengok bumi. Kalau ayat kauliyah ada huruf, ayat kauliyah ada tulisan, ayat kauliyah ada baris, ayat kauliyah tulis berdakwat, ayat kauliyah dalam bentuk cetakan. Orang pandai baca, orang pandai tulis. Tapi nak baca dengan melihat keagungan penciptaan Allah macam mana? Tafakkur. Baca dengan berfikir, baca dengan merenung, baca dengan menghayati. Di sana adanya kehebatan-kehebatan dan keagungan-keagungan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kena demikian? Sebab hidup manusia ni bukan nak duduk dengan Al-Quran 24 jam. Bukan maksud saya nak mengamalkan tu. Kita ni duduk dengan Al-Quran, siapa yang boleh baca 24 jam tak berhenti? Seolah-olah dalam hidup dia tak ada masa untuk kerja, hidup dia tak ada masa untuk anak, hidup dia tak ada masa untuk isteri, hidup dia tak ada masa untuk masyarakat, hidup dia tak ada masa untuk aktiviti lain. Angkat tangan. Oh, saya memang 24 jam Ustaz dengan Quran. Tak berhenti dengan Quran, saya kira tak ada lah. Sebab selain ada ketentuan-ketentuan masa kita nak baca Quran, kita ada keperluan-keperluan kehidupan lain. Jadi dalam masa kita baca ayat-ayat qauliyah, bila mana memegang Al-Quran, sewaktu aktiviti-aktiviti lain, itulah kita berpeluang untuk membaca ayat-ayat qauliyah. Kerana di sebalik langit dan bumi itu ada manusia. Di sebalik langit dan bumi adanya tumbuhan. Di sebalik langit dan bumi adanya haiwan. Di sebalik langit dan bumi adanya makhluk-makhluk yang lain. Sewaktu melakukan pekerjaan kita bisa mengambil tafakur. Sewaktu bersama anak, isteri dan masyarakat kita juga bisa mengambil tafakur. Sewaktu bersenang dan bersantai-santai di luar rumah, di mana-mana pulau, di mana-mana tempat peranginan, kita akan dapat mengambil bahagian tafakur ini. Cuma antara kita buat atau tidak, kita merenung atau tidak, kita menghayati atau tidak. Sementara kita tadi dah baca ayat-ayat Al-Quran, kita dah baca ayat-ayat qauliyah, di sinilah peluang untuk kita mengenali dengan lebih rapat, lebih dalam pencipta kita. Kenapa tujuan ini penting? Contoh, selalu saya dah sebut banyak kali tentang isu ni. Bila kita berhadapan dengan Al-Quran, di dalam Al-Quran ayat Allah ceritakan tentang langit, tentang bumi, tentang bulan, tentang matahari, tentang bintang, tentang apapun. Tetapi bila kita membaca tentang matahari sebagai contoh, Allah sebut asyams, 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 matahari. Hakikatnya matahari yang Allah sebut dalam Quran tu kita perlu kenal. Matahari mana yang Allah sebut, bagaimana rupa matahari, apa special matahari, apa cerita matahari.
kita masih duduk bersila depan Quran, masih lagi menatap ayat-ayat qauliyah ni. Kenal tak matahari secara sebenar? Kenal tak matahari secara hakikat, tuan-tuan? Selagi kita duduk depan Quran, duduk di sini, kita akan nampak tiang masjid, nampak kipas, nampak lampu, nampak orang. Bila baca ayat tentang matahari, nak kenal matahari, bangun, tutup Quran, letak Quran, keluar masjid. Pi dongak kepala, tengok ke atas. Nampak tak? Nampak tak matahari? Tak, maksud saya nak tengok matahari, kena duduk dalam masjid ni ke kena keluar? Kena keluar. Kena berjalan, keluar. Oh, inilah matahari yang tadi aku baca dalam Quran. Inilah matahari, sifat dia bulat contoh. Inilah matahari, sifat dia bercahaya. Inilah matahari, jarak dia dengan bumi macam ni. Anda kajilah. Allah sebut di sini, anda kaji di luar, anda renung di luar, anda tafakur di luar. Begitu juga bila baca tentang bulan. Duduk dalam rumah, selagi duduk depan Quran, anda tak kenal bulan. Nampak isi dalam rumah anda, nak kenal bulan, keluar tengok bulan, kaji bulan, belajar tentang bulan. Begitu juga dengan benda-benda lain. Inilah kepentingan ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Bila berlaku integrasi dua inilah, yang inilah yang telah menjadikan umat Islam mengungguli dan menonjol lebih daripada bangsa-bangsa, kaum-kaum dan agama lain dalam ketamadunan sejarah umat manusia. Benda-benda inilah yang diasaskan dan dibangunkan pada zaman Abbasiyah. Benda-benda inilah yang diasas dan dibangunkan pada zaman Utsmaniyah maupun Andalusia. Tetapi hari ini bila kita mula jauh dengan Al-Quran, bagaimana integrasi ini boleh berlaku? Sedangkan kita sudah mula meninggalkan bacaan-bacaan Al-Quran, tidak lagi bersahabat dengan Al-Quran, tidak lagi berkawan, duduk dekat dan rapat dengan Al-Quran. Bahkan kita lebih dekat, kita lebih rapat dengan benda-benda yang selain daripada Al-Quran. Ingat, ini adalah tujuan kita. Di dalamnya ada kepentingan, ada pemahaman kepada tujuan hidup manusia ini dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sebenarnya pagi ini saya datang nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan kisah dua orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kedua-dua sahabat ini kadangkala terkeliru, kadangkala berlaku kesilap fahaman lantaran kedua-dua sahabat ni nama dia sama dan nama bapa pun hampir sama. Apa yang jadi keliru, kadang-kadang bila seseorang menceritakan sahabat, saya letakkan kod A, dan sahabat yang kedua nak hampir sama tu kod B. Kadang-kadang ada orang dia nak cerita pasal sahabat yang berkod A, tiba-tiba cerita tu masuk dalam sahabat kod B. Cerita hak sahabat kod B, kadang-kadang bila cerita dia masuk dalam sahabat seorang lagi. Baik, sahabat-sahabat Rasulullah yang berdua ni yang saya maksudkan ialah Hanzalah. Tentu ada yang pernah mengenali dan mempelajari tentang riwayat hidup Hanzalah. Tapi sahabat Rasulullah yang nama Hanzalah ni ada dua. Satu Hanzalah bin Rahib, satu Hanzalah bin Rabi'. Dia dekat-dekat je. Hanzalah bin Rahib satu, Hanzalah bin Rabi' dua. Kalau tak dengar betul-betul mungkin orang anggap sama, ataupun dua-dua tu individu yang sama. Tidak. Hanzalah bin Rahib lain, Hanzalah bin Rabi' lain. Baik, Hanzalah yang pertama yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan hari ini ialah Hanzalah bin Rahib. Hanzalah bin Rahib. Sebelum cerita pasal Hanzalah bin Rahib, saya kembalikan kepada masa lebih awal, iaitu pada Paskah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah
supaya menyebarkan dakwah Islam ini secara jahar. Apa dia secara jahar? Secara terang-terangan. Sebelum secara terang Rasulullah ni mendakwahkan ahli keluarga, kaum kerabat, sanak saudara, kawan-kawan dalam fasa secara sembunyi. Senyap-senyap, diam-diam, tak mau bagi orang tahu. Tapi bila sampai satu tempoh tertentu, Allah dah perintahkan Rasulullah dakwah secara terang-terangan. Ini lebih membuka dan melebarkan langkahan dan sayap perjuangan Rasulullah, maka disebarkan dan diberitakan ajaran Islam ini kepada masyarakat-masyarakat di Mekah. Bila sebarkan kepada masyarakat di Mekah, maka berlaku dua perkara. Dan hari ini apa yang kita buat juga menghadapi benda yang sama. Bila benda ni pernah berlaku pada Rasulullah, jangan duk pelik kalau benda ni berlaku pada kita. Otomatik dua benda dalam bab dakwah ni, dalam bab seruan ni, dalam bab ajak orang buat baik ni, dalam bab larang orang buat jahat ni, dua benda ni je. Ada orang suka, ada orang tak suka. Ada orang berkenan, ada orang meluat. Ada orang gembira, ada orang benci. Kalau Nabi menerima benda yang sama, hari ini kita juga terima benda yang sama. Dalam kita duk berceramah, dalam kita duk berkuliah, dalam kita duk mengajak, ada orang suka, ada orang tak suka. Ada orang gembira, ada orang benci. Ada orang suruh, ada orang meluat. Ada orang nak, ada orang tahan. Rasulullah dulu berdakwah, ada orang terima, ada orang tolak. Hak terima, Allah bagi hidayah dan buka pintu mata hati dia untuk kenal Islam. Hak menolak, meneruskan agenda penolakan dan penentangan dia terhadap Rasulullah. Jangan rasa pelik pun.